Alhamdulillah, Allah panjangkan umur. Saya berpeluang untuk kembali semula berada di Island pada tahun 2023 ni kerana saya suka nak membuat sedikit perbandingan di antara gelombang penerimaan Islam di kalangan penduduk di sebelah barat ini 20 tahun lalu ketika saya masih bertugas sebagai imam dekat salah sebuah masjid di Island Utara, dan gelombang yang ada pada masa sekarang ini. Pada masa dulu, saya rasa apa yang menjadi pencetus kepada gelombang itu adalah kejadian September 11. September 11 itu menyebabkan Amerika Syarikat dan sekutu-sekutunya melancarkan gerakan anti-teroris, dan itu menjadikan Islam ataupun Muslim sebagai fokus mereka. Media arus perdana di televisyen, radio, surat khabar memainkan peranan yang besar untuk menyebarkan pelbagai maklumat, selalunya maklumat yang tidak baik tentang Islam dan Muslim, dan itu menyebabkan ramai orang yang tak pernah tahu, tak pernah dengar langsung apa-apa tentang Islam mula mendengar mengenainya. Memang sebahagian terpengaruh, tetapi sebahagian lagi pula menjadi ingin tahu lebih lagi. Saya memulakan tugas saya pada 1 November 2001, sejurus selepas kejadian tersebut, dan memang di peringkat awal beberapa bulan yang pertama, masjid kami menerima gangguan. Saya sebut gangguan lah, bukan serangan kan. Dilontar dengan batu, pecah tingkap. Tetapi dalam tempoh tidak berapa lama selepas itu, beberapa bulan selepas itu, keadaannya bertukar 180 darjah apabila minat penduduk tempatan jadi ketara meningkat, datang ke masjid hampir setiap hari untuk bertanya tentang Islam. Saya pernah bertanya kepada tetamu yang hadir ni, kenapa datang ke masjid kan, what brought you to the mosque? Dan kata mereka, lebih kuranglah saya rephrase apa yang mereka sebutkan, bila media terlalu memberikan perhatian, memburuk-burukkan Islam, menimbulkan rasa curiga, takut masyarakat kepada Islam, mereka fikir there must be something, ada sesuatu tentang agama ini. Dan mereka adalah orang yang berpendidikan, mereka boleh buat keputusan sendiri, dan sebab itu mereka cari dalam Yellow Pages, kalau tahulah Yellow Pages tu apa kan, dan ada masjid rupanya dekat sini. So mereka pun datang ke masjid untuk bertanya sendiri apa dia Islam, apa dia Muslim. Dan saya mengambil pendirian, bila tetamu-tetamu datang ke masjid, saya cuba bezakan di antara mereka itu berdasarkan tujuan mereka. Jika mereka datang ke masjid semata-mata untuk tahu Islam itu apa, Muslim itu apa, kerana mereka nak kenal, supaya rasa tenang dan aman berjiran dengan komuniti baru yang mungkin mereka tak kenal ni, maka jika itu sahaja tujuan mereka, saya akan berikan fokus utama kepada persamaan yang wujud di antara Islam dan juga agama Kristian. Dan saya terangkan kenapa persamaan-persamaan itu wujud menurut pemahaman saya, kerana Judaism, Christianity dan Islam itu ketiga-tiganya bersumberkan daripada sumber yang sama asalnya. Kerana itu persamaan itu banyak. Jadi sebenarnya Islam dan Muslim itu bukanlah sesuatu yang terlalu asing daripada mereka, supaya timbul rasa percaya tu dan selesa untuk terus berkenal-kenalan dan coexist. Tetapi jika ada tetamu yang datang kerana ada konflik dalam dirinya, curiga, meragui apa yang dia percaya dan hilang keyakinan terhadap agama yang dianutnya, kalau dia ada agama tertentu lah, dan dia ingin tahu bagaimana pula pendirian Islam dalam perkara-perkara tertentu, maka dalam situasi yang seperti itu saya akan banyak memberikan fokus kepada apa yang membezakan di antara Islam dengan agama Kristian. Walaupun persamaan ada macam-macam tadi, tapi apa yang membezakan, kenapa Islam bukan Christianity, bukan agama Yahudi, dan dibantu dari sudut itu. Dan ini penting kerana saya pernah dikecam oleh seorang padri Arab yang datang menyerang saya secara verbal lah, bukan fizikal kan. Dia marahkan saya kerana dia kata saya telah murtadkan penduduk tempatan, menyebabkan orang peluk Islam. Jadi saya tak setuju. Saya kata saya tidak menyebarkan propaganda. Tujuan utama saya, tugas utama saya di sini adalah untuk berkhidmat kepada komuniti saya sendiri, umat Islam yang berada di Belfast, di Island Utara. Bila ada tetamu datang bertanya, saya akan terangkan tentang Islam. Saya tidak akan bercakap tentang Christianity atau agama lain yang saya punya pengetahuan itu, walaupun saya ada belajar semasa belajar syariah di Jordan dahulu serba sedikit, tetapi saya tahu pengetahuan saya itu amat terbatas. Apa yang tetamu harus dapat bila berkunjung ke masjid bukan semestinya pembetulan terhadap kepercayaan agama Kristian mereka,
tetapi menjelaskan apakah pendirian Islam dalam satu-satu perkara yang boleh secara tidak langsung juga menjelaskan kepada mereka tentang Kristian, tapi bukan daripada saya secara direct. Jadi saya bukan menyebarkan propaganda. Saya menjelaskan tentang apa itu Islam, sebagaimana pemimpin-pemimpin agama lain juga menjalankan kerja-kerja yang sama, menerangkan tentang agama mereka. Tidak ada unsur serang menyerang ke buruk memburukkan dan lain-lain. Dan pada tahun 2023 ini, gelombang yang kelihatan begitu laju melanda berkemungkinan berpunca daripada media sosial, maklumat-maklumat yang walaupun 20 tahun sudah, maklumat-maklumat itu dah ada, tetapi kali ini dia tidak dibaca ataupun ditonton, diambil secara pasif semata-mata. Sebaliknya, dia berlaku dalam bentuk yang lebih interaktif. Social media influencers, Muslim YouTubers terlibat di dalam bersoal jawab, bertanya dan juga mengungkaikan kekeliruan yang terjadi, dan bagi saya itu adalah kerja-kerja yang sangat bagus. Cumanya kita dapat melihat ramai juga di kalangan influencers ini yang mungkin terkenal di peringkat global, tetapi pengetahuannya itu masih ada batas-batas tertentu, dan pembawaan diri itu kadang-kadang bersifat reaktif yang boleh menambah kekeliruan ataupun tidak dapat hit the bull's eye dengan tepat kenapa kekeliruan itu terjadi. Dan hopefully benda ini boleh diperbaiki dengan influencers ini terus menuntut ilmu, belajar dan menjadi lebih tenang dan matang dengan pertambahan usia. Somehow been there dan that. Sebagai orang muda, kita tahu masa umur kita 20-an, 30-an, kita mungkin begitu bersemangat, tetapi kita boleh jadi kurang cermat dan kurang berhikmah dalam apa yang kita fikirkan dan pendekatan yang kita gunakan. Jadi itu juga harus jadi peringatan supaya kita berhati-hati dan teruskan mengekalkan keikhlasan dalam apa jua kerja yang kita buat. Menuju ke arah manakah gelombang penerimaan Islam yang begitu hebat sekarang ini, terutamanya lepas contohnya macam Andrew Tate masuk Islam kan, yang itu saya bincangkan dalam video yang lain insya-Allah. Wallahu a'lam.